Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersama dalam Funnel Evolve Podcast. Di sini kita akan membicarakan tentang usahawan-usahawan yang menggambling tenaga, yang berusaha dengan sangat keras dalam membangunkan perniagaan mereka. Dan hari ni tuan-puan, kita berasa sangat istimewa sebab hari ni dan bersempena dengan bulan April. Bulan yang berkaitan dengan autism. So kami bersama dengan salah seorang daripada student Funnel Evolve sendiri yang membangunkan pusat terapi untuk anak-anak istimewa, terutamanya autism yang bertempat di Shah Alam ni. So that's why kita nak godek-godek cerita dia tuan-puan, macam mana boleh terjebak dengan bisnes ni dan bagaimana apa kekuatan beliau dalam membangunkan bisnes ni, supaya secara tak langsung anda pun boleh dapat inspirasi daripada podcast kali ini. So itu tuan-puan, tanpa melengah masa lagi, jom kita majlis dengan sukacitanya menjemput Puan Kira. Okey Puan Kira, boleh tak Puan Kira kenalkan nama terlebih dahulu, dan buat bisnes apa sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Syakira binti Husin, merupakan owner kepada pusat terapi autism ini yang terletak di Seksyen 13 Shah Alam, iaitu Smart Integrated Therapy. Smart Integrated Therapy. Dah berapa lama dah buat? Sejarah penubuhan syarikat ini ialah 2012. Dah. Saya sebagai customer lah. Saya kepada customer kepada pusat ini. Suara dengar. Masa tu saya bergelar customer, saya hantar anak istimewa saya juga ke terapi ini. 2012 hingga 2015, hujung 2015, owner mencari orang untuk membeli pusat terapi ini kerana mereka sudah tidak ada masa untuk melihat bisnes ini. Jadi saya tanpa berfikir panjang, saya terus setuju untuk ambil alih, walaupun pada masa tu saya belum ada duit pun untuk bayar money acquisition tu. Dan waktu tu bekerja juga? Masa tu saya baru berhenti kerja. Saya dah 10 tahun kerja sebagai account department di sebuah telco di Shah Alam. Jadi saya berhenti kerja kerana nak fokus hantar anak terapi setiap hari lah. Jadi masa tu memang saya tak ada kerjaya lah. Saya memang sedang free. Saya suri rumah masa tu hantar anak terapi. Jadi saya rasa this is the one lah. Saya memang sangat minat sebenarnya. I am looking forward sebenarnya. Adakah sebab susahnya nak mencari pusat terapi untuk anak waktu tu yang menyebabkan bila jumpa, betul orang tu pula nak let go, daripada tak ada orang lain buat, Puan Kira buat lah? Tepat sekali. Memang itulah sebab saya ambil alih. Sebab masa tu 2012 memang sangat kurang center. Kita antara yang ke-4 atau 5 dia. Dalam Shah Alam ke dalam Selangor tu? Dalam 4 ke 5 tu? Selangor. Dalam Selangor hanya 4 atau 5 sahaja pusat terapi itu tu? Masa tu kalau nak pergi, terpaksa pergi ke hospital besar lah. Bila kita pergi hospital, dia akan banyak makan masa sebab jauh kan, parking semua. So bila kita buka center ni, dia sangat convenient. Datang terus parking depan. So saya rasa macam boleh bantu ramai orang lah. Apa bila dah start kan, dia sebelum ni bekerja, lepas tu buat bisnes. Tapi buat bisnes ni atas sebab saya tak langsung untuk anak sendiri juga. Apa cabaran yang Puan Kira hadapi bila mana buat bisnes pada masa yang sama nak jaga anak? Apa cabaran dia? Cabaran tu memang banyak lah. Yang paling mencabar ialah untuk mencari staff yang betul untuk terapi kita ni. Sebab mereka ini ialah seorang profesional. Tak semua orang dapat isi posisi ini. Jadi kita mesti cari orang yang tepat. Sebab mereka perlukan qualification yang bersesuaian lah untuk position sebagai terapi. So cabaran tadi adalah bila mana satunya adalah berkaitan dengan staff. Staff ni lagi-lagi kalau buat pusat terapi, dia memang betul-betul kena certified lah. Dia tak boleh nak ambil sebarangan orang kan. Tapi cabaran itu satu hal. Tapi dengan cabaran untuk menjaga Marisa ni, anak Puan Kira ni, macam buat bisnes tu, macam mana? Saya ambil peluang ni sebenarnya untuk hantar anak saya sekali lah. Sebab saya memang perlukan terapi untuk dia. Jadi bila saya ada banyak lebih masa untuk dia, saya akan dapat tengok sendiri perkembangan dia depan mata saya. Dan selalunya saya akan cari program tu memang untuk dia. Jadi tak ada masalah untuk saya jaga dia dan dalam masa yang sama jalankan bisnes ini. Dan saya kira pasti dia ada turun naik dalam perniagaan ni. Dan yalah,
ada orang kata bisnes ni nampak senang, orang kaya apa semua buat kan. Tapi bila dah ada dalam bisnes ni, taklah sebegitu. Dan tak semua orang pun nak mengejar jadi jutawan. Sebab macam Puan Kira pun buat bisnes ni pun atas dasar sebab ada orang nak jual dan sebab nak support anak untuk perkembangan anak sendiri, bukan untuk go for jutawan at the first place pun. So dan dia akan ada turun naik. Tapi di mana kekuatan Puan Kira Puan bila menghadapi masalah dalam berniaga ni? Kekuatan saya ialah anak saya lah sebenarnya. Sebab saya memang mempunyai azam yang kuat untuk bantu kawan-kawan anak saya juga. Sebab saya faham macam mana perasaan mak-mak yang mencari pusat terapi ni. Diorang memerlukan satu support system yang sangat bagus. Jadi saya lah ingin menjadi orang itu. Saya ingin provide support system kepada parent tu. Saya tak tepat jawapannya. Okey, jangan risau, tak ada betul tak ada salah. Kita sedang berbual, bincang kan, cakap pasal ni kan. Saya nak gunakan pengalaman saya membesarkan anak istimewa saya kepada ramai lagi parent lain. Jadi saya rasa kalau saya ada center, saya boleh bantu ramai orang. Itu kekuatan saya. Tapi orang lain pun boleh buat juga. Tapi kenapa Puan Kira rasa macam it is your responsibility untuk buat this kind of business? Sebab saya mempunyai minat yang mendalam. Untuk membantu anak-anak istimewa ni. Betul. Nak memahami mereka, nak tengok macam mana mereka grow apa semua tu kan. Okay. Where is your lowest point in your business? What's the apa yang berlaku dalam business? Paling rendah saya macam malah nak buat. Paling teruk lah apa ujian yang pernah kena? Mostly of course lah masa PKP. Bila kena tutup kan, memang income zero. Lepas tu macam mana, apa yang dibuat waktu tu? Income zero, kita tak bersedia tapi kita dapat bantuan daripada PKSO, kita boleh bayar staff gaji sikit-sikit and then kita buat plan, kita buat bantuan secara online. Masa tu ada yang ambil, ada yang tak ambil, tapi apa yang siapa yang ambil tu kita bagi dekat staff 100%. Kita tak ambil langsung. Maksudnya apa yang pernah bayar tu semua kita bayar kat staff gaji dia. So kita hidup masa tu memang lowest point, tapi kita tak ada nak tutup sebab kita dah invest banyak kan. Lowest point lagi satu yang saya pernah lalui ialah bila saya diuji dengan tim yang sangat-sangat toksik. Bila kita datang tu semua tunduk, tak nak bercakap dengan kita. Dan dia boleh buat jadi slot kosong banyak. Dia orang nak banyak relax sebab dia orang rasa dia orang tak dibayar dengan gaji yang setimpal. Dahsyat tu. Lepas tu apa yang berlaku? Buat macam mana? Macam mana settlekan masalah staff toksik ni? Staff toksik kita belajar lah. Saya mula mencari ilmu. Saya jumpa CEO urus orang. Okay, sebenarnya memang saya banyak belajar dengan Tuan Budin lah. Bila saya banyak masalah, saya akan refer Tuan Budin. So kita apa orang kata, dia masalah tu dileraikan one by one. So akhirnya kita boleh buang semua staff toksik tu, kita replace dengan satu staff yang saya panggil staff yang ada sekarang sebagai staff dari syurga. Staff dari syurga, betul. Saya memang cakap kat dia orang Tuan Budin. Even yang baru masuk saya kata, staff yang ada sekarang ni staff dari syurga. So saya harap awak bukan dari golongan orang yang nak jadi toksik lah. So saya tanya dia orang, apa perasaan, pernah kerja ke dalam tim toksik kan? Dia tu saya pernah, ada yang jawab tak pernah, ada yang jawab tak pernah kan. So dia tak naklah jadi itu kan. So alhamdulillah dengan memesan macam tu setiap kali interview kan, staff maintain sekarang. Macam itu ada kelas Tuan Epic, dia kata budaya tu dibuat oleh culture yang dah sedia ada kan. So alhamdulillah sebab culture yang ada ni sihat, jadi dia bawa kesihatan tu. Alhamdulillah. Dia memang kalau saya boleh top up lah kan, culture bagi satu syarikat ni dia boleh berubah dengan hanya dua cara je. Satu adalah dengan orang sedia ada diberikan training. Cara kedua adalah orang baru masuk mengubah culture. So bila mana dalam satu company tu memang toxic, ada dua cara je. Satu adalah kita selamatkan dengan hantar training apa semua. Yang kedua memang kena ada orang luar yang masuk.
Tapi kalau yang dalam tu kuat dia punya pegangan culture, memang nak tak nak macam tu cakap lah, kita kena buang lah. Tapi buang dengan cara yang betul. Alhamdulillah so far kita tak pernah ada masalah dengan GTK ke apa sebab mungkin saya jenis orang yang suka belajar. Kalau saya nak buat apa-apa, kita refer dulu. Jangan buat something yang akan menjerat diri sendirilah. Betul. Staff ni memang ada daripada syurga, memang ada daripada neraka. Staff syurga ni memang dengar cakap, attendance okey, ikut SOP. Staff di neraka ni memang jenis yang dia bajet, dia tahu semua. Kan? Lepas tu bajet rasa macam gaji tak setimpal, sedangkan kerja dia pun entah macam mana. Banyak komplain. Sebab orang komplain ni memang jangan syukur. Orang syukur jangan komplain. Tapi saya tengok masa tu kenapa staff jadi toxic, sebab saya tak ada leader. Sebab dia orang profesional punya line kan. Jadi saya bukan profesional, sebab saya seorang parent saja yang tak ada ilmu bidang tu lah, sebab saya bukan background terapi kan. Cuma saya dianugerahkan anak istimewa yang menyebabkan saya berkecimpung dalam bidang ni. Jadi diorang pandang saya tak sama dengan diorang, tak sama level. Sebab itulah saya rasa. So bila saya dah ada leader yang memang professional punya level, so diorang sekarang diorang jadikan leader tu sebagai tempat rujukan diorang. Okey. Ni untuk pendengar, ini ada antara poin yang bagus. Bila mana apa, kita baru-baru ni saya tengok movie Dungeons and Dragons. Kalau belum pergi tengok, pergi tengok. Sebab ada satu watak ni, Ed Gein ni, dia memang tak ada power sangat, tapi dia ada kebijaksanaan di sudut mengatur orang. Dia ada strategi, dia ada kepala, dia kreatif lah kan. So kalau tengok dari sudut karakter leader yang bagus ni, dia memang tidak semestinya kena tahu semua benda, tapi dia kena tahu dia menguruskan orang yang melakukan kerja tersebut. So watak Ed Gein ni, leader ni, dia memang uruskan tukang sihir, ahli sihir, dia menguruskan orang kuat dalam dia punya pasukan, yang menguruskan ni apa semua tu, tapi dia ada kepala yang bijak. So bila Puan Kira kata macam, okay, bila ada leader yang bagus, leader tu yang menguruskan bawah, itu adalah teknik dan strategi yang betul. Di mana kita tak perlu tahu semua benda, tapi kita hanya perlu tahu orang-orang yang perlu kita jaga, kebajikan dia, cara dia buat kerja apa semua tu, tapi dia yang uruskan bahagian operasi bawah. Kat situ saya tak langsung kita boleh keluar. Tapi isunya ramai orang dia susah nak percaya orang. So leader yang ada dekat luar sana, make sure kalau anda nak mengubah culture syarikat anda, perniagaan anda, ikut apa yang Puan Kira buat. Iaitu apa? Satu adalah dengan bawa masuk orang yang bagus ke dalam syarikat. Yang kedua, diuruskan oleh leader. Ada second layer leader yang boleh membantu dari sudut pengurusan syarikat. Dan Alhamdulillah. So dengan adanya cabaran tadi, lowest point, bisnes tutup, lepas tu ada masalah dengan orang, and then pergi belajar yang menyebabkan dah berubah apa semua tu kan. So apa perubahan yang dirasai dengan jelas sepanjang setahun belajar ni? Perubahan yang paling utama, perubahan pada diri saya lah sebenarnya. Saya lebih yakin bila berhadapan dengan orang. Saya lebih berketerampilan. Dan saya sekarang rasa macam ada circle. Bila saya dah buntu atau perlukan bantuan, saya terus ada tempat untuk bertanya. Itu yang paling penting lah. Dan yang paling penting sekali ialah saya berilmu lah sekarang. Bila majikan berilmu, bila majikan ada ilmu, staff lebih yakin dengan kita. So kalau staff tak tahu apa-apa, bukan. Sebab dulu tanpa bila saya tak berilmu, staff boleh pijak kepala. That's masalah bila bos tak berilmu. Tapi bos ni dia kena pilih kelas. Dia tak boleh pilih sebarangan kelas nak pergi buat semua benda tu lah. Dia kena pilih kelas. Dan pilih kelas tu yang menyebabkan dia boleh naik level lah. Okey, baik. Alhamdulillah. Apa pesanan Puan Kira kepada orang yang buat bisnes kat luar sana lah Puan Kira? Sebab Puan Kira dia berniaga lebih dari 10 tahun dah hampir 10 tahun. Ni anniversary yang ke-10 lah, tahu tak? So dah ada jatuh naik, turun naik bisnes. Tapi tahun ke-9 baru masuk ke kelas secara officialnya. Kan? So apa pesanan Puan Kira kepada orang yang nak berniaga kat luar ni? Kalau kita buat bisnes, kita memang memerlukan guru. Dulu saya buat bisnes tanpa guru, memang saya terjejah je semua. Saya buat sorang-sorang je. Saya tak tahu itu betul ke salah, saya main buat je. Kadang-kadang kita boleh bakar duit. Betul. Tapi dulu pun saya jarang buat FB ads pun.
Bila kita tak berani bakar duit banyak-banyak kan. Sebab takut salah, takut ni. Memang tak berani lah. Kita buat secara organik ya semua. Semua organik dan sebab tu dia sendu. Ditambah dengan TikTok memang kita baru belajar lah kan. TikTok pun tak adalah nak keluarkan kos banyak tu tak? Tapi dengan TikTok tu, apa perubahan yang jelas bila masuk Fun Evo, kemudian kita bagi strategi, bahagian operation tu satu hal, kemudian buat marketing pula. Marketing pun kita go for low cost punya, kan, go for marketing, content wise apa dekat TikTok. Apa perubahan selepas buat benda tu? Actually nak buat TikTok pun kena ada ilmu. Betul. Saya banyak belajar daripada Fun Evo cara-cara nak buat TikTok. Based on saya kagum dengan Fun Evo, dia ada leader-leader dia yang memang sentiasa aktif buat video TikTok, dan dari situ student-student dia belajar sebenarnya. In a way dia mengajar student-student dia membuat konten TikTok yang betul. So sebenarnya saya memang belajar daripada leader-leader dia orang. Macam Tuan Budin, Tuan Fadi, Tuan Epic, Tuan Fahmi. So video-video dia orang tu memang banyak memberi inspirasi kepada student-student untuk buat video yang lebih baik lah sebenarnya. Dan ditambah dengan Tuan Afiq yang ajar kita cara yang betul untuk buat video TikTok kan. So semua tu menyumbang kepada satu video TikTok yang berkualiti. Dan ingat pesanan semua coach dalam Fun Evo, dia kata buat video TikTok sebanyak mungkin. Kita tak nak kualiti tapi kita nak kuantiti, sebab kita tak tahu yang mana satu akan go to FYP kan. So saya buat je, saya buat. Tiba-tiba satu hari ada satu pergi FYP. Dan saya sangat terkejut bila dia punya FYP tu hampir dekat 1 juta, tapi belum cecah juta lagi. Sebelum tu tak sampai 100. Sangat terkejut sebenarnya. Daripada tak sampai 100, tiba-tiba nak sampai 1 juta untuk satu video. Dia apa impact lepas video tu keluar? Impact dia memang banyak leads masuk lah. Daripada situ ramai yang bertanya dan orang lebih kenal kita. Daripada situ juga ramai yang PM. Dan sebab kita ada attach kita punya website di TikTok tu, dia orang masuk situ dia terus register. Dan ada terus datang, ada walk in, ada call. Memang banyak masuk lah. Alhamdulillah, memang TikTok tu sangat-sangat membantu. Saya juga buat TikTok ads masa tu. TikTok ads. Masa saya belajar PCDM tu, saya buat semua ads serentak. Itu juga membantu. Google Ads, TikTok Ads dengan FB Ads serentak. Okey, alhamdulillah. So ada keberanian untuk buat ads selepas pergi belajar. Betul. Kan. So sebut pasal TikTok ni, kuasa TikTok ni memang luar biasa saya. Siapa orang buat bisnes kat luar sana yang masih lagi belum masuk buat konten dekat TikTok, belum lagi berkecimpung dengan TikTok, masih ada doubt, ragu-ragu dengan TikTok, percayalah, masa je yang akan menentukan. Yang sekarang ni memang ada beberapa syarikat besar dia tak involve lagi, tapi one day saya yakin dah pasti, kalau sekarang ada CEO, ada COO, one day akan ada CCO, Chief Content Officer. Sebab konten ni by time je dia akan mempengaruhi cara orang membeli, cara orang berfikir. So that's why bila Pengira dah start involve TikTok tu, Pengira punya follower pun waktu yang cakap pasal appointment penuh tu, saya rasa follower pun dah 11,000, 12,000. Sekarang follower dah berapa dah? Almost 17.9k. 17-18,000 sahaja tu tak? Tapi itu pun dah boleh generate sale. So dia tak perlu sampai 50, 100, 200,000 follower baru nak generate sale. Lebih daripada 1,000, bawah 1,000 pun dah boleh generate sale, dah boleh monetize lah. Tapi dia kena dengan strategi yang betul lah. Betul. Kan? Okay. So alhamdulillah, diharap anda yang mendengar ataupun menonton podcast ni dapat belajar sesuatu daripada perkongsian dengan antara Pengira dan juga dengan saya, tuan-puan, untuk anda faham tentang pengurusan bisnes, macam mana Pengira pernah jatuh dan macam mana beliau bangkit balik dengan pergi belajar. Dan bila dah pergi belajar, berani untuk buat keputusan, berani untuk buat ads, berani untuk buat konten yang menyebabkan sales daripada tahun lepas Januari 2022 hanya 22,000 sebulan saja lebih kurang. Tahun ni Januari 2023 naik 3 kali ganda untuk 1 bulan punya. So bayangkan berapa banyak peningkatan yang ada di situ. So saya yakin kalau anda adalah usahawan yang mendengar, yang menonton siaran podcast ni, takkan anda nak tengok orang lain je yang naik. Masa akan berjalan. So nak tak nak ambil keputusan untuk buat sesuatu kepada bisnes anda.
Kerana tulang belakang untuk Malaysia ni tuan-puan adalah anda yang berniaga. Okey, terima kasih banyak-banyak Puan Kira atas masa yang diluangkan bersama dengan saya hari ini. InsyaAllah bisnes bagi saya, bisnes ni adalah bisnes yang Puan Kira buat ni adalah satu fardu kifayah yang sangat-sangat diperlukan oleh orang luar sana. Kalau ikut statistik pun dalam satu Malaysia ni berapa? 100 kelahiran berapa autism? 1000 kelahiran berapa autism? Ada tak that kind of statistik? Makin bertambah dah. Makin bertambah makin bertambah. Tapi kita punya pusat terapi ni tak banyak. Tak banyak. So that's why bagi saya pusat terapi, smart integrated terapi ni sangat diperlukan oleh orang luar sana. Yang sekarang ni memang betul satu branch, tapi tak mustahil dia boleh menguasai satu Malaysia. InsyaAllah. So itu saja tuan-puan untuk Funivo Podcast kali ni. Kita jumpa di Funivo Podcast next week. Itu saja tuan-puan. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan tetap lawa.